Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dulu keputusan perlawanan dalam liga-liga utama di Eropah. Liga Perdana Inggeris, Chelsea seri tanpa jaringan dengan Fulham. Everton menang tipis 1-0 ke atas pendahulu liga iaitu Arsenal. Aston Villa tewas 4-2 kepada pasukan Leicester City. Brentford menang selesa 3-0 ke atas pasukan Southampton. Brighton menang tipis 1-0 ke atas pasukan Bournemouth. Man United menang 2-1 ke atas pasukan Crystal Palace. Liverpool tewas lagi 3-0 ke atas pasukan Wolves. Newcastle seri 1-1 dengan pasukan West Ham United. Di Bundesliga, Dortmund menang besar 5-1 ke atas pasukan Freiburg. RB Leipzig seri tanpa jaringan dengan Köln. Union Berlin menang 2-1 ke atas pasukan Mainz. Leverkusen tewas tipis 1-0 ke atas pasukan Augsburg. Di Serie A, AS Roma menang selesa 2-0 ke atas Empoli. Atalanta tewas 1-0 kepada Sassuolo. Kita singgah dulu untuk melihat perkembangan bola sepak tempatan. Jangan skip ya. Pulau Pinang juara Piala Harapan 2023. Piala Harapan yang julung kalinya pada musim ini berjaya mencuri tumpuan para peminat bola sepak tempatan. Pertemuan antara Pulau Pinang dan juga Selangor FC yang berkesudahan dengan kemenangan 2-1 kepada Penang selepas aksi menarik yang ditunjukkan oleh kedua pasukan. Jaringan tunggal Selangor sebenarnya telah mencuri tumpuan yang dilakukan oleh Mukairi Ajmal selepas dia meledak satu rembatan menarik untuk menewaskan penjaga gol Penang pada ketika itu. Jaringan daripada luar kotak penalti itu telah menjadi topik bualan hangat di media sosial, walaupun ianya tidak cukup untuk membantu Selangor menewaskan Penang dalam perlawanan malam tadi. KL City muncul juara Piala Menteri Wilayah. Kuala Lumpur City muncul sebagai pasukan ketiga yang menjadi juara Piala Menteri Wilayah dalam musim ini selepas berjaya menewaskan Perak dengan jaringan 3-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Ceras malam tadi. Perak bagaimanapun dilihat lebih agresif pada separuh masa pertama, di mana KL City masih belum menemui rentak mereka. KL City berjaya memperoleh jaringan pertama pada minit ke-33 melalui sepakan penalti yang disudahkan oleh Helison Chayon. KL City terus merobek gawang Perak dengan dua lagi gol pada separuh masa kedua melalui Paulo Josu dan Giancarlo Gallifuco masing-masing pada minit ke-52 dan juga 74. Kemenangan ini sudah pasti menjadi penyuntik semangat kepada KL City untuk mengharungi musim baru Liga Tempatan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Arsenal tersungkur di Goodison Park. Arsenal yang sebelum ini megah berada di pesada Liga Perdana Inggeris akhirnya terpaksa akur akan kehebatan anak buah Sindak di Goodison Park selepas mereka berjaya menang tipis 1-0 ke atas pendahulu Liga itu. Everton yang turun dengan corak permainan berbeza berbanding semasa di bawah kendalian Frank Lampard berjaya memberikan tekanan hebat kepada pasukan Arsenal sejak daripada awal lagi. Everton berjaya memperoleh jaringan tunggal pada minit ke-60 melalui tandukan pemain pertahanan James Tarkowski. Kemenangan ini berjaya membawa Everton keluar daripada zon penyingkiran dengan kini mereka berada di tangga ke-17. Sementara Arsenal masih mendahului Liga, tetapi jurang mata sudah semakin mengecil menjadi 5 mata. Liverpool jadi lauk lagi. Prestasi Liverpool yang begitu hamba dalam musim ini diteruskan lagi dengan kekalahan 3-0. Kali ini di tangan pasukan yang sedang bergelut dalam zon penyingkiran iaitu pasukan Wolves. Ini merupakan kali ketiga secara berturut-turut Liverpool dibelasah dengan jumlah jaringan yang sama. Selepas Brentford memulakannya dengan menewaskan 3-1, kemudian Brighton 3-0 dan Wolves juga 3-0. Situasi terbaru ini menyebabkan para penyokong semakin hilang harapan kepada Jurgen Klopp yang dilihat sebagai antara individu yang dipertanggungjawabkan dalam musim yang begitu teruk ini. Mereka akan berehat selama 9 hari sebelum bertemu dalam Merseyside Derby di Anfield pada 14 Februari nanti. Manchester United menang dalam kebimbangan. Konsistensi yang ditunjukkan oleh Manchester United dalam musim ini adalah faktor kenapa mereka terus menang dan juga menang sehingga mereka semakin kukuh berada dalam kelompok 4 pasukan teratas dalam Liga Perdana Inggeris. Mereka berjaya menewaskan pasukan Crystal Palace semalam dengan jaringan 2-1 dengan Bruno Fernandes dan juga Marcus Rashford masing-masing dengan satu jaringan dalam perlawanan ini. Perlawanan ini dicemari dengan layangan kad merah diterima oleh Casemiro pada minit ke-70 permainan selepas berlakunya pergaduhan antara kedua pasukan. Crystal Palace bagaimanapun gagal menggunakan peluang tersebut dengan hanya berjaya menjadikan satu gol pada minit ke-76 dan ianya sudah terlambat untuk mereka bangkit dengan sekurang-kurangnya keputusan seri. Casemiro yang dilayangkan kad merah berdepan dengan pergantungan 3 perlawanan. Xavi janji beri ganjaran jika mereka menang ke atas Sevilla nanti. Pengurus pasukan Barcelona, Xavi, mencabar anak buahnya untuk menang ke atas pasukan Sevilla dalam perlawanan Liga nanti dengan menjanjikan ganjaran buat mereka. Barcelona sudah menunjukkan banyak peningkatan semenjak berada di bawah kendaliannya. Kini semakin selesa mendahului Liga dengan perbezaan 5 mata. Ini bukan kali pertama Xavi memberikan tawaran seperti ini kepada anak buahnya, kerana sebelum ini dia sudah pun memberikan ganjaran kepada anak buahnya, sama ada memberikan cuti ataupun membawa mereka keluar untuk makan malam ataupun tengah hari.
Jose Mourinho bidas kembali kritikan terhadapnya dan juga pasukan. Pengurus AS Roma membalas kembali kritikan yang diberikan terhadap mereka dengan menghadiahkan kemenangan selesa 2-0 ke atas Empoli tengah malam tadi. AS Roma yang dikritik hebat selepas mereka tidak begitu konsisten dalam musim ini apabila disingkirkan daripada Coppa Italia oleh pasukan tercorok Liga iaitu Cremonese. Dengan kemenangan ini, mereka berjaya naik ke kedudukan ketiga Liga di atas Lazio dan juga AC Milan dengan hanya berbeza 2 mata sahaja. Mourinho berang dengan tindakan segelintir penyokong yang mempersendakan pasukan sendiri dengan mengatakan kepada mereka yang dia mungkin sudah meninggalkan pasukan pada Disember lalu, tetapi bola sepak adalah hidupnya, dia tetap teruskan juga. Erik ten Hag kecewa dengan keputusan pengadil. Pengurus Manchester United, Erik ten Hag, membidas keputusan pengadil yang tidak konsisten selepas pemain tengahnya Casemiro dilayangkan kad merah dalam satu insiden ketika mereka menentang Crystal Palace di Old Trafford semalam. Dia sangat kecewa dengan keputusan pengadil yang tidak konsisten itu, menyebabkan dia kehilangan pemain kuncinya walaupun mereka berjaya mengutip 3 mata penuh. Dia tidak menafikan kad merah diterima oleh Casemiro, tetapi dengan merujuk beberapa lagi insiden yang sebelum ini berlaku, malah lebih teruk lagi. Tetapi tidak ada layangan kad merah menyebabkan dia kecewa dengan keputusan tidak konsisten pengadil yang kali ini nasib tidak menyebelahi mereka. Manchester United cuba dapatkan pemain Real Madrid. Manchester United dilaporkan cuba mendapatkan bintang Real Madrid, Federico Valverde, pada Januari lalu tetapi tidak berjaya. United dikabarkan akan membuat tawaran baru pada musim panas nanti terhadap pemain berusia 24 tahun itu dengan bersedia untuk membayar 80 juta pound. Real Madrid cari bintang muda. Real Madrid sedang mencari pemain muda yang berbakat bagi membina semula pasukan mereka yang rata-rata sudah pun semakin berusia. Real Madrid menyesalkan untuk membawa masuk bintang muda daripada Bayern Munich iaitu Jamal Musiala pada musim panas nanti. Mereka juga sebelum ini sudah menyatakan minat untuk membawa masuk Jude Bellingham daripada Borussia Dortmund. Juventus pertimbang jual Pogba semula. Juventus yang membawa masuk Paul Pogba pada musim lalu daripada Manchester United kini sedang berkira-kira mahu menjual semula pemain itu. Pogba yang dilaporkan sedang bergelut dengan masalah kecederaan adalah punca mengapa Juve mahu menjualnya semula. Mereka juga tidak menolak kemungkinan akan membatalkan kontrak pemain itu sekiranya dia masih lagi gagal untuk pulih daripada kecederaannya itu. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.